Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Terima kasih Syafa ucapkan kepada korang yang baru ataupun yang dah lama follow Kisah Seram kat channel Seram Santai ni. Syafa mendoakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, serta urusan dan juga rezeki korang dipermudahkan. Okey, untuk episod kali ni Syafa nak kongsikan dengan korang beberapa kisah seram pemandu van jenazah. Dan tanpa membuang masa, kita terus sahaja ke kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni datangnya dari Jakarta, Indonesia, yang dikongsikan oleh kawan Syafa sendiri berdasarkan pengalaman bapa dia sebagai seorang pemandu van jenazah untuk salah sebuah rumah duka di Jakarta, Indonesia. Dan kalau korang nak tahu, rumah duka ni adalah tempat memberi penghormatan terakhir kepada mereka yang telah meninggal dunia, dan kalau kat Malaysia ni dia sangat sinonim dengan orang bukan Islam, terutama sekali orang Cina. Okey, satu malam Pak Mat ni dia dapat satu panggilan telefon untuk ambil satu jenazah dari hospital dan bawa ke rumah duka. Masa dalam perjalanan dari hospital nak ke rumah duka, yang ada dekat dalam van jenazah tu hanyalah Pak Mat dan juga keranda yang ada jenazah kat dalam dia. Secara tiba-tiba Pak Mat ni dia dengar satu suara tangisan teresak-esak daripada sebelah belakang. Jadi selalunya kalau kadang-kadang Pak Mat ni dia bawa van yang ada jenazah waktu malam ni, dia dengar suara macam menangis, suara ketawa, dia jarang nak layan. Dia buat tak tahu sebab suara-suara tu akan senyap. Tapi malam tu lain sikit. Suara tangisan teresak-esak tu panjang dan lama. Jadi menyebabkan Pak Mat ni berbelah bahagi sama ada Pak Mat ni dia nak tengok ataupun tidak. Dan Pak Mat ambil keputusan untuk tengok melalui cermin pandang belakang. Dan apa yang Pak Mat nampak adalah satu sosok remaja yang ada dekat sebelah keranda tengah menangis teresak-esak. Jadi Pak Mat ni pun terkejut lah. Dari mana pula datangnya budak perempuan ni? Sebab masa Pak Mat tutup pintu van jenazah sebelah belakang tu, tak ada sesiapa pun. Yang ada hanyalah keranda saja. Jadi Pak Mat ni dia nak sedapkan hati dia sebab malam tu dia pergi seorang tau, sebab pembantu dia cuti. Dia beranggapan budak perempuan ni ada dekat dalam van jenazah, tetapi masa dia nak tutup pintu van sebelah belakang dia tak perasan. Jadi sepanjang perjalanan, tangisan teresak-esak tu mengiringi perjalanan Pak Mat ke rumah duka. Bila sampai saja kat rumah duka, Pak Mat ni turunlah untuk teruskan proses yang seterusnya, iaitu bawa keranda ni masuk ke dalam rumah duka untuk di ruangan khas lah. Dan apa yang Pak Mat nampak masa tu hanyalah keranda je yang ada. Budak perempuan yang menangis teresak-esak tadi tu dah tak ada dah. Jadi Pak Mat cakap, okey, itu adalah gangguan. Jadi selepas selesai apa semua urusan dekat dalam rumah duka tu, Pak Mat ni nak balik lah. Dan selalunya kebiasaannya dekat rumah duka ni, diorang ni akan letak satu frame gambar yang menunjukkan bahawa orang dalam gambar tu jenazah dia berada dekat situ. Dan apa yang Pak Mat nampak, gambar tu wajah sama, serupa macam remaja yang menangis teresak-esak sepanjang perjalanan Pak Mat ke rumah duka. Dan kawan Syafa beranggapan itu adalah si mati yang menangisi kematian dia sendiri. Dan bagi Syafa itu mungkin korin ataupun jin syaitan yang menyerupai yang orang yang telah meninggal dunia tu untuk mengganggu Pak Mat. Okey, tanpa kita berlengah lagi, kita terus sahaja ke kisah yang kedua. Okey, kisah yang kedua ni pula dialami oleh J, yang mana J ni dia terpaksa menghantar satu jenazah ke satu kawasan pendalaman selepas waktu maghrib. Dan malam tu J tak seorang-seorang lah. Dia ada kawan dia yang teman dia, waris yang iring jenazah pun ada. Sebenarnya jenazah ni dia ada sedikit masalah lah. Masalah dia lah adik-beradik bergaduh nak ke bumi dekat mana. Dan sepatutnya jenazah ni dikebumikan selepas asar, jadi lewat dah dapat keputusan pun lepas maghrib
baru dapatlah lokasi sebenar kat mana nak kebumikan jenazah ni. Jadi lepas solat maghrib apa semua selesai, J dengan kawan dia ni pun bincang jalan mana yang diorang nak lalu untuk cepat sampai dekat tanah perkuburan tu. Bincang punya bincang, kawan J kata okey, lalu dekat jalan ni kita akan tembus dekat sini dan kita akan sampai. Okey, J kata okey, on. Jadi diorang pun mulakanlah perjalanan. Masa dalam perjalanan tu, kiri kanan jalan hanya ada hutan. Dan masa tu hanya ada van jenazah yang J bawa saja. Tak ada kenderaan lain. Dan jalan diterangi lampu van jenazah yang J bawa aja. Memang gelap gulita jalan tu. Sebab jalan tu jalan orang jarang guna. Dan tambah-tambah selepas waktu maghrib memang tak ada orang guna langsung jalan tu. Sebab jalan tu memang gelap. Dalam van macam biasalah. J dengan kawan dia pun sembang lah. Sembang. Tiba-tiba J ni dengar van ni kena baling dengan batu-batu kecil dari arah atas, kiri dengan kanan. Jadi J ni pun hairan lah, dekat mana? Daripada mana datangnya bunyi batu-batu kecil ni? Sebab dia bukan lalu jalan yang berbatu tau, jalan yang betar kan. Pelik juga kan, sebab kiri kanan hutan. Jadi J dah mula syak dah. Ni memang ada gangguan. Kawan J masa tu dah mula cuak dah. Kawan J ni baru first time tau ikut J pergi ke kawasan yang agak pendalaman macam tu. Jadi J pesan kat kawan dia, jangan gelabah, baca apa yang patut. Jadi agak lama jugalah bunyi tu. Dan semakin lama bunyi tu semakin perlahan dan senyap. Selepas beberapa minit, sekali lagi bunyi, tapi bukan bunyi batu, tapi bunyi lain. Bunyi suara orang menangis. Dalam orang cakap suara menangis yang sayu. Dari arah belakang pula. Waris yang mengiringi jenazah tu, daripada mula perjalanan sampailah dia orang ni kena ganggu, dia tidur tak sedar-sedar. Jadi J sekali lagi rasa cuak lah dengan kawan dia. Bila orang cakap aircon kuat pun dah tak rasa aircon dah. Memang orang cakap mencurah-curah lah peluh ni sebab takut kan. Sebab dalam keadaan gelap gulita macam tu, dengar pula suara dekat dalam van macam tu. Jadi J dengan kawan dia ni terkumak kamit lah, mulut baca. J ni dia suka ulang ayat akhir Ayatul Kursi. Itu ayat yang selalu dia ulang bila ada gangguan masa dia hantar jenazah. Lama jugalah suara tangisan sayu tu. Sampailah diorang ni sampai dekat tanah kuburan, tempat untuk kebumikan jenazah tu. Bila selesai apa semua, diorang ni pun tanyalah dekat waris yang ikut tu kan, dengar tak apa yang diorang dengar? Sebenarnya waris ni cakap dia dengar apa yang diorang dengar, semua dia dengar. Dan tambah-tambah suara sayu, suara tangisan sayu tu memang dia dengar. Dia cakap masa tu dia nak buka mata tapi dia takut. Dan sampailah dekat tanah perkuburan, barulah dia berani untuk buka mata dia cakap. Okey, selalunya jin ni dia boleh mengganggu manusia dengan pelbagai cara. Bukannya sekadar dia boleh menjelmakan diri dia saja tak korang, tapi dia boleh menyerupai ataupun meniru suara, ataupun dia macam dia baling batu ke, dia baling sesuatu tapi benda tu tak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia hanya bunyi saja. Dan itu adalah orang cakap kelebihan yang Allah berikan kepada jin ni untuk mengganggu manusia. Dan perlu korang tahu, jin ini dia boleh menyerupai apa saja kecuali muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita terus sahaja ke kisah yang terakhir dan kisah yang ketiga. Okey. Kisah ni dialami oleh seorang pemandu van jenazah. Kali ni gangguan ni bukannya datang masa dia hantar jenazah, tapi lepas hantar jenazah. Pemandu van jenazah ni dia balik masa tu lebih kurang pukul 8.30 malam. Awal lagi lah kiranya kan. Tapi masa dalam perjalanan dia balik daripada rumah dia hantar jenazah tu, van dia jadi berat. Dia hairan lah, kenapa tiba-tiba van dia ni jadi berat? Sebab tak ada apa-apa pun kat dalam van dia. Kan, jenazah pun dah hantar, tak ada siapa-siapa pun.
Jadi secara tiba-tiba dia bau hanyir. Satu bau hanyir menusuk dekat hidung dia sampai dia rasa loya nak muntah. Dia pun mula rasa pelik lah. Dan secara orang cakap secara automatik kan, mata dia ni tengok ke arah cermin pandang belakang dan dia nampak ada satu sosok lembaga hitam yang sangat besar berada dekat sebelah belakang van dia. Itulah punca van dia ni jadi berat. Jadi pemandu van jenazah ni dia ulang baca ayatul kursi 3 kul berkali-kali. Dia ulang benda yang sama, bacaan yang sama. Sampailah van dia ni ringan dan dia ambil keputusan untuk tengok apa sebenarnya punca benda hitam tu menumpang van dia. Sebab selalunya kalau ada benda yang menumpang van dia ni, bila dia sampai dekat kawasan kubur ataupun kawasan hutan, benda ni akan hilang tau, benda tu akan gaib. Tapi malam tu dia lalu dah kawasan hutan, dia lalu kawasan kubur, tapi benda tu tak hilang, benda tu tetap ada dekat dalam van dia. Jadi bila dia sampai dekat satu kawasan yang jalan, yang ada lampu, dia berhenti, dia turun, dia buka pintu van sebelah belakang, dia tengok rupa-rupanya ada bungkusan barang milik arwah yang mana mungkinlah waris lupa nak bawa turun sekali masa diorang keluar daripada van. Jadi J ni pun ambil, pemandu van jenazah ni pun buat keputusan untuk hantar balik barang tu kepada keluarga arwah. Dan sepanjang perjalanan, pemandu van jenazah ni dia tak alami apa-apa gangguan. Dan alhamdulillah selepas dia hantar dan dia balik, dan perjalanan balik dia tiada lagi gangguan. Dan Syafa minta maaf tadi sebab Syafa tersalah sebut. Korang jangan kecam Syafa pula. Biasalah manusia ni tak lari daripada kesilapan. Okey, setakat ini saja pengkongsian Syafa kali ini. Dan sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada Syafa sendiri.